Hai semua, kita akan lihat matematik tingkatan 5 bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri. Standard kantongan 6.1. Nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta di antara 0 sampai 360. Standard pembelajaran 6.1.2. Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. Sekarang mari kita imbas kembali apa yang anda belajar tentang sudut rujukan sepadan. Okey, yang ini adalah satu bulatan unik. Kalau anda masih ingat, bulatan unik mempunyai jejari sama dengan satu unit. Okey, kita telah belajar bahawa yang ini kita namakan sebagai sukuan 1, sukuan kedua, sukuan 3, 4. Okey, bagaimana kita carikan sudut rujukan sepadan? Okey, kalau dia dalam sukuan 1, kita akan ambil terus sudut itu sebab sudut itu kurang daripada 90 darjah. Kalau sudut itu adalah dari sukuan yang kedua, kita akan gunakan 180 tolak dengan theta. Theta ini adalah sudut yang diberi dalam soalan. Okey, kalau dia adalah dari sukuan yang ketiga, kita akan gunakan untuk carikan sudut rujukan sepadan, kita akan gunakan theta itu tolak dengan 180. Akhir sekali, kalau dari sukuan keempat, kita gunakan 360 tolak dengan sudut theta. Okay. Teruskan kita lihat gambar raja ini. Gambar raja ini memberitahu kita semua sudut sin dan cos dalam sukuan 1 adalah positif. Dalam sukuan yang kedua, hanya sin sahaja yang positif. Dalam sukuan yang ketiga adalah tan positif, sukuan keempat cos positif. Okey, untuk memudahkan anda ingat, kita gunakan sekian, terima kasih. Okey, kita punya fokus adalah pada huruf yang pertama, iaitu S, T, K. S ini adalah mewakili sin. T ini mewakili tan. K ini mewakili cos, huruf yang pertama. Okey, so ingatkan sin, tan, cos. Sini adalah sekian, terima kasih. Okay, kita akan cuba lihat satu soalan contoh keempat dalam buku teks. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Okay, kita perlu carikan sudut rujukan sepadan. Okay, maka kalau kita lihat soalan A, kita nak carikan sin 104. Okay, 104 ini seperti yang anda tahu, ini adalah dalam sukuan yang kedua. Bagaimana kita carikan sudut rujukan sepadan? Okey, kita perlu gunakan 180 seperti yang anda sudah tahu. 180 tolak dengan 104, kita akan dapat 76. Bagaimana pula dengan simbol di depan sin ini? Okey, so kita akan cuba lihat yang gambar raja ini di mana XTK, sekian, terima kasih. Maksudnya kalau sukuan yang kedua, X adalah sin adalah positif. Maka kita akan cuba dapatkan jawapan nilai sin 76 dengan tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator sin 76. Maka kita akan dapat jawapan itu bundarkan kepada 4 angka bererti 0,9703. Okey, teruskan kita lihat soalan B. 200 cos 208.2. Okey, 208.2 adalah sudut dari sukuan yang ketiga. Maka kita akan gunakan sudut theta, iaitu 208.2 itu tolak dengan 180. Kita akan dapat 28.2. Okey, selepas itu kita perlu tentukan simbol di depan cos. Okey, kalau kita lihat dekat sini, cos dalam sukuan yang ketiga, kita tahu STK, sekian, terima kasih, hanya yang tan sahaja yang positif. Maka kalau di sini cos, kita akan letakkan negatif di depan cos. Okey, teruskan kita akan cuba gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai itu. Maka kita tekan kalkulator. Okey, negatif cos 28.2
sama dengan jawapan akhirnya adalah negatif sifar perpuluhan 8813 buntarkan kepada 4 angka bererti. Okey, teruskan kita lihat soalan yang seterusnya, soalan C. Okey, tang 318. Okey, darjah dan 17 minit. Okey, yang ini adalah sudut dalam sukuan yang keempat. Kita lihat dekat sini, kalau sukuan yang keempat, apa yang perlu kita buat? Kita perlu gunakan 360 tolak dengan nilai theta iaitu 318 darjah 17 minit. Okay, kita akan dapat 41 darjah 43 minit. Okay, bagaimana pula dengan simbol di depan ini? Kita perlu lihat sukuan yang keempat untuk cos K sahaja yang positif. Maksudnya di sini adalah tang, kita perlu letakkan negatif di depannya. Okay, dan seterusnya kita akan cuba tekan kalkulator untuk dapatkan nilai. Di sini adalah negatif, okay, tang 41 darjah 43 minit. Okay, tekan kalkulator sama dengan jawapannya puntarkan kepada 4 angka bererti negatif sifar perpuluhan 8915. Okay, bukan 45. Okay. Sekarang kita akan belajar satu lagi konsep yang penting dalam bab trigonometri, SOHCAHTOA. Okay, apa itu SOHCAHTOA? Okay, seperti yang anda lihat, ini adalah satu segitiga bersudut tegak 90 darjah. Satu segitiga mempunyai 3 sisian. Okay, sisi yang paling panjang itu kita namakan sebagai apa? Okay, kita akan namakan ini sebagai hypotenuse. Ada lagi 2 sisi. Okay, kalau kita lihat sudut theta ini, sudut yang bertentangan dengan sudut theta ini kita namakan sebagai opposite. Garisan ini adalah garis opposite dengan sudut theta. Adjacent adalah yang bersebelahan dengan sudut ini. Okay, ini adalah simbol untuk HYP ya, OPP dengan ADJ. Opposite, adjacent dengan hypotenuse. Okay, apa yang diwakili oleh nota ringkas dekat bawah ini adalah kita lihat huruf yang pertama, sin adalah O bahagi dengan H. O itu adalah dari SOH, iaitu S adalah O bahagi dengan H. Bagaimana dengan cos? C adalah A bahagi dengan H. K, iaitu C adalah A bahagi dengan H. Bagaimana pula dengan T adalah tan? Okay, tua. T adalah O bahagi dengan A, iaitu T sama dengan O bahagi dengan A. Okay, kita akan lihat contohnya. Kalau kita lihat sin adalah O bahagi H kan? Okay, kita tengok contoh ini ya. Sin 30 adalah sama dengan opposite, iaitu sudut yang garisannya bertentangan dengannya OPP. Tapi sebab dia tak ada nilai, kita letak OPP. Bahagi dengan nilai H. Nilai garis yang paling panjang ini adalah 7. Maka kita akan letakkan 7 di bawah ini. Jadi kita nak carikan OPP. Kita akan gunakan kalkulator, darabkan sin 30 darab silang dengan 7. Okay, kita akan cuba gunakan kalkulator, dapatkan sin 30 darabkan dengan 7. Okay, kita akan dapat 7 per 2 atau dalam perpuluhan 3,5 cm. Teruskan kita lihat K. Okay, cos adalah A bahagi dengan H. Okay, bersebelahan atau adjacent dibahagi dengan hypotenuse. Okay, kita lihat soalan ini, cos 60 adalah adjacent ADJ bahagi dengan hypotenuse 8. Okay, seperti tadi kita akan darab silang. Cos 60 darab dengan 8. Cuba tekan kalkulator. Cos 60 darab dengan 8. Kita akan dapat jawapannya 4 cm. Okay, akhir sekali kita lihat tua. Okay, T adalah opposite bahagi dengan adjacent. Maksudnya tan 50. Okay, tan 50 adalah panjang opposite OPP bahagi dengan panjang adjacent, panjang 9. Darab silang juga, tan 50 darab dengan 9. Okay, kita akan lihat apakah jawapannya
tang 50 didarabkan dengan 9. Jawapannya 10,7. Okey, kita berikan jawapan itu satu tempat perpuluhan. 10,7 sentimeter. Okey, kita akan menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut-sudut khas, iaitu ada 30, 45 dan 60 darjah dengan menggunakan SOHCAHTUA yang telah kita belajar tadi kan. Okey, pertama sekali kita lihat segitiga bersudut tegak. 90 darjah, ini 30, ini 60. Okey, ingatkan segitiga bersudut tegak ini, garis yang paling panjang hipotenus sama dengan 2, yang ini 1, ini punca kuasa 2, 3. Okey, ingatkan segitiga bersudut tegak ini. Maka kita akan gunakan SOHCAHTUA untuk menyusunkan dia punya jawapan. Untuk sin adalah O bahagi dengan H. Maka sin 30 adalah sama dengan 1 bahagi dengan 2. Untuk cos adalah A bahagi dengan H. Okay? So, untuk cos 30 adalah adjacent, iaitu punca kuasa 2, 3 bahagi dengan 2. Kalau T adalah tan adalah O bahagi dengan A. Okay? So, tan 30 adalah sama dengan opposite 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 3. Okay, teruskan kita lihat kalau sin 60. 60 sin adalah O bahagi H. So, untuk yang opposite ini sekarang sudah tukar, bukan 1 lagi. Sekarang kita lihat sudut 60. Opposite, okay? O bahagi H. O adalah punca kuasa 2, 3 bahagi dengan hipotenus masih kekal 2. Untuk cos adalah A bahagi dengan H. So, untuk A adalah bersebelahan 1. So, 1 bahagi dengan hipotenus 2. Untuk tan 60 adalah O bahagi dengan A. O adalah punca kuasa 2, 3 bahagi dengan 1. 1 tak payah tulislah. So, kita akan dapat punca kuasa 2, 3 sahaja. Sekarang kita akan lihat sudut 45. Pertama sekali kita tengok segitiga bersudut tegak ini mempunyai sisi yang sama, 1 dengan 1. Okey, jadi dia punya sudut pun sama. 90 bahagi dengan 2, 45, 45. Okey, ini adalah satu punca kuasa 2 adalah hipotenus. Untuk mencarikan sin 45, sin adalah O bahagi dengan H. Opposite 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 2. Untuk cos adjacent bahagi dengan H, iaitu 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 2. Untuk tan 45. Sekarang kita lihat contoh 5 dalam buku teks. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Di sini kita tidak boleh menggunakan kalkulator untuk dapatkan nilai. Okay, maksudnya masa kita jawab soalan seperti ini dalam peperiksaan, kamu mesti lukiskan segitiga bersudut tegak ini sendiri dan cuba tuliskan berdasarkan konsep tua ka so. Okay, so ka tua itu. Cuba tuliskan sebelum peperiksaan bermula. Okay, baru kita boleh jawab soalan ini. Okay. Sekarang kita cuba jawab soalan cos 150. Okay, 150 seperti yang anda tahu ini adalah dalam sukuan yang kedua. Maka kita perlu gunakan 180 tolak 150 untuk mendapatkan 30. Bagaimana pula dengan simbol di depannya? Okay, untuk sukuan yang kedua hanya sin yang positif. Tetapi untuk cos kita mesti letakkan negatif di depannya. Okay, maka kita akan cuba rujuk sahaja daripada segitiga ini, cos 30, maka kita akan letakkan negatif di depannya. Itu jawapannya negatif punca kuasa 3/2. Okay. Teruskan kita lihat soalan B. Tan 225. Okay, di sini adalah sukuan yang ketiga. Maksudnya kita perlu gunakan 225 tolak dengan 180 untuk dapatkan 45 di sini. Okey, apakah simbol di depan tan? Sukuan yang ketiga seperti yang kita tahu, sekian terima kasih, STK. Sukuan ketiga adalah positif, kita letakkan positif. Maka kita rujukkan
daripada segitiga tan 45 adalah 1. Jawapannya sama dengan 1. Akhir sekali kita lihat soalan C. Okey, untuk sin 300. 300 adalah dalam sukuan yang keempat. Maka kita akan gunakan 360 tolak 300 untuk dapatkan 60. Apakah simbol di depan sin? Kita perlu lihat XTK. Sukuan yang keempat hanya cos positif, tetapi sin mesti letakkan negatif. Jadi kita akan rujuk daripada segitiga sin 60 punca kuasa 3/2. Kita letakkan satu negatif di depannya. Okay? So ini adalah cara kita memahami konsep ini. Sekian, terima kasih.